Lagu Menanti Kekasih ni kalau tak silap kira lagu ni pernah viral pada tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, yang di mana dia katakan kalau korang nyanyi lagu ni, Pontianak akan datang dekat korang. Ianya umpama macam kita memuja Pontianak untuk datang menghabiri kita, guys. Dan ada juga yang mengatakan jangan buka lagu ni pada waktu malam, and lagi-lagi bila korang tengah sorang-sorang kan. Kalau nak buka pun buka time siang and dengar lagu ni dengan member-member korang. Sebabnya ada yang bagi tahu bila diorang buka lagu ni time tengah-tengah malam, diorang akan diganggu oleh makhluk halus. Tapi adakah ianya benar? Bila Carol explore more into the story, cari siapa yang menyanyikan lagu ni, siapa penyanyi dia and apa yang dia buat, rupa-rupanya Carol dapat tahu penyanyi kepada lagu ni adalah Alda Risma daripada Indonesia, and dia telah meninggal dunia akibat dibunuh oleh kekasih dia sendiri pada tahun 2006. Yang membuatkan Carol jadi macam terkejut gila adalah recording label ataupun recording company yang Alda bekerja tu, diorang bagi tahu dekat polis yang di mana diorang tak tahu pun yang Alda ada buat lagu Menanti Kekasih ni, guys. And diorang cakap lagu ni telah disiapkan 3 hari sebelum polis menemui mayat Alda. Walhal masa polis jumpa mayat Alda tu, mereka mengatakan Alda dah mati selama 7 hari. Yes, macam mana boleh jadi macam itu? Siapa yang buat lagu tu? Bagi Carol, bila tengok pada lirik yang ada dekat dalam lagu ni, dia punya verse pertama dia je pun dah nampak macam seakan-akan memuja Pontianak, guys. Malam sunyi, ku sendiri, duduk sepi di atas pohon, ku biarkan rambutku terurai tanpa kaki kelelawar. Kelelawar tu maksudnya kelawar, guys. Dia punya verse pertama dia pun dah seram, guys. And bila kita dengar dekat tengah-tengah lagu tu, dia macam akan ada satu suara ketawa macam Pontianak tau. So, dengar ceritalah, sebelum Alda Risma tu mati dibunuh, dia memang sangat-sangat sedih dengan relationship dia dengan boyfriend dia tu. Itu pasal dekat dalam lagu tu dia ketawa macam gitu untuk mengekspresikan sedih dia dalam bentuk ketawa, guys. Itu apa yang orang cakap lah. Tapi before kita go to full story of Alda Risma punya case, it's time for us to debunk lagu Menanti Kekasih dulu, guys. Kita debunk, kita buka dulu cerita dia. Sebenarnya, guys, lagu Menanti Kekasih ni memang dinyanyikan oleh Alda Risma, tapi lirik dan komposer dia adalah PD Baik, dan tujuan lagu ni dibuat adalah untuk filem yang bertajuk Hantu Biang Keruk. So lagu ni memang lagu untuk cerita hantu. Memang ada rambutku terurai, duduk di atas pohon tanpa kaki. Memang ada macam gitu. Sebab lagu dia memang untuk lagu Pontianak, untuk lagu cerita hantu. Yang pasal pihak recording label, pihak recording company tak tahu pasal lagu ni, tu semua hanyalah rekaan untuk mempopularkan lagu ni, guys. Tapi sebenarnya lagu ni adalah lagu untuk filem Hantu Biang Keruk, guys. Sebab tadi diorang cakap Alda Risma buat lagu tu time dia dah mati. Lagu tu dibuat 3 hari sebelum Alda Risma ditemui, guys. Tapi bila dah ditemui itu, rupanya polis mengatakan 7 hari sebelum tu Alda Risma dah mati. Tapi tu semua hanyalah rekaan untuk mempopularkan lagu tersebut, guys. So guys, without wasting our time, let's jump into the full story of Alda Risma punya case. Let's go. Tarikh nak majlis kahwin dah dekat, tapi korang tak tahu nak bagi tetamu korang goodies apa. And kalau ada pun, mungkin harga goodies tu mahal and tak kena dengan bajet korang. Jangan risau, jangan pening-pening, korang boleh order goodies dengan GPR Food, sebuah company yang jual biskut-biskut yang sedap dan lazat, and company ni punya kilang pun dekat Batu Pahat je, guys. Diorang ada macam-macam jenis biskut yang korang boleh pilih untuk dijadikan goodies, and harga yang ditawarkan pun tak adalah mahal, dan yang pasti memang biskut dia sedap gila weh. Memang sedap. Kalau korang nak dapatkan biskut ni, korang boleh check out dekat description di bawah, guys. Nama penuh beliau adalah Alda Risma El-Faryani, yang di mana dia lahir di Bogor pada 23 November 1982, and dia mempunyai adik-beradik yang ramai, guys, iaitu sebanyak 9 orang. Alda ni start jadi penyanyi seawal usia 15 tahun, yang di mana dia start jadi famous masa tu dengan menyanyikan lagu Aku Tak Biasa. Tajuk lagu dia Aku Tak Biasa. Lagu ni memang famous gila sampai masuk negara Malaysia, Singapura, Brunei, dan disebabkan lagu ni juga dia berjaya mendapat anugerah artis solo wanita pop terbaik pada usia 15 tahun, guys. And then pada usia 15 tahun tu juga dia dah berkolaborasi dengan band daripada Europe yang bernama Code Red. Kita boleh cakap memang sangat-sangat berbakat lah Alda Risma ni, sampaikan orang Europe boleh
tertarik untuk bekerjasama dengan dia. Orang luar boleh nampak bakat yang ada dekat dalam diri dia tu guys. Selain daripada menyanyi, Alda Risma juga seorang pelakon dan juga seorang model majalah guys. And then zaman kegemilangan dia tu sampailah ke tahun 2001 yang di mana pada tahun tersebut dia telah meriliskan album pertama dia dan mendapat sambutan yang ramai. Orang semua suka dengan album pertama dia tu guys. Tapi bila dia riliskan album yang kedua dia tu, tak tahu kenapa orang macam tak berapa minat dengan album yang kedua tu. Kiranya album tu macam tak mendapat sambutan yang hangat lah daripada peminat-peminat dia guys. And then boom, dia senyap sekejap dalam dunia seni industri muzik sampailah tiba-tiba dia dikabarkan bertunang dengan seorang music producer yang bernama Iwan Sastrawijaya. And after lagi beberapa bulan je nak kahwin, tiba-tiba diorang ni gaduh and then end up diorang cancel perkahwinan diorang tu guys. Selepas putus tunang dengan music producer tadi, nama Alda Risma pun dengan secara tiba-tiba terus tenggelam guys daripada industri muzik Indonesia. Terus tak dengar langsung nama dia. And fast forward sampailah ke 19 Jun 2006, media Indonesia kecoh gila yang di mana Alda Risma ni mengalami kemalangan jalan raya dan terselamat. And 6 bulan selepas tu, pada 12 Disember 2006, Indonesia digemparkan lagi sekali dengan berita pasal Alda Risma yang di mana Alda Risma ditemukan mati di dalam bilik hotel yang bernombor 432 Hotel Grand Menteng guys. Masa penemuan tersebut, polis mendapati tubuh badan dia dipenuhi dengan bekas suntikan dan bekas suntikan tu ada 20 bekas suntikan guys. Banyak gila. Dia ada suntik benzodiazepine, dia ada suntik propofol, dia ada suntik betadine, dia ada suntik morfin, dia ada suntik analgetic guys. Memang banyak gila yang dia suntik dekat dalam badan dia. Dan masa polis sampai dekat situ pun, diorang mendapati ada banyak bahan-bahan yang terlarang, antaranya dadah, picagari, ubat penenang, botol infusi dan beberapa jenis ubatan yang berbentuk kapsul guys. Pada masa tu, polis klasifikasikan Alda Risma ni mati disebabkan oleh mengambil dos berlebihan. Tapi selepas dibedah siasat, pihak forensik mengesahkan bahawa Alda Risma mati disebabkan keracunan psikotropik dan keracunan tu berpunca disebabkan penggunaan bahan terlarang tersebut guys. So tanda-tanda keracunan psikotropik ni, orang yang mengalami situasi ni, mulut diorang akan berbuih dan akan keluar darah dekat bahagian mulut juga tau. And sekarang ni guys, apakah punca di sebalik semua yang berlaku ni? What happened? What is the real story behind all of this? Adakah Alda sendiri yang buat semua tu ataupun ada orang lain yang suntik dekat badan dia guys? So cerita dia, kita kembali kepada selepas dia putus tunang dengan music producer tu. Selepas dia break up dengan music producer tu, dia dikabarkan bercinta dengan orang kaya yang bernama Ferry Surya Prakasa yang di mana si Ferry tu adalah seorang businessman yang boleh dikatakan terkenal juga dekat Indonesia pada masa tersebut guys. Pada masa itulah time diorang tengah bercinta tu, actually Ferry Surya Prakasa ni dah ada bini dah sebenarnya. And bukan setakat bini, si Ferry tu pun dah ada 2 orang anak guys. Pumpang. Fast forward ke 10 Disember 2006, Ferry pergi ke rumah familinya Alda untuk pick up Alda sebab pada hari tu diorang memang dah plan nak dating lah. Jadi Ferry pun datang dengan menaiki kereta and Alda pun masuk ke dalam kereta si Ferry tu dan diorang pun terus gerak untuk pergi ke sebuah hotel yang bernama Hotel Grand Menteng. So masa on the way nak pergi ke hotel tu, Ferry sempat singgah dekat sebuah kedai ubat and dekat kedai ubat tu lah dia pergi beli barang-barang yang terlarang guys. Sampaikan 29 botol jumlah ubat yang dia beli tu guys. Memang banyak gila. So dah siap beli barang apa semua tu, si Ferry tu pun request dekat orang yang jaga kedai tu yang di mana si Ferry ni nak minta seorang jururawat untuk tolong pasangkan infuse dekat hotel sana tu nanti. Infuse tu kalau korang tak tahu, dia macam kalau kita sakit, bila kita masuk hospital, diorang akan cucuk dekat tangan kita tau. Dengan melalui satu saluran, dia akan cucuk, pak masuk kat sini, ubat ke, antibiotik ke, air ke apa ke kan. Itu nama dia infuse, just for your side info sajalah. So tadi kan si Ferry tu minta seorang jururawat kan. And kebetulan time tu pula memang ada seorang jururawat dekat kedai ubat tu guys yang diklasifikasikan sebagai M, ataupun jururawat tu digelar sebagai M. Nama dia M lah. Jadi si M pun ikutlah si Ferry masuk ke dalam kereta and diorang pun bergerak ke Hotel Grand Menteng sekali dengan Alda Risma sekali guys dekat dalam kereta tu. Alda Risma, Ferry dan juga si M. So diorang pun masuk ke dalam hotel and si M tu pun set up lah apa benda semua, tolong-tolong diorang. Keesokan harinya pula si Ferry pergi order lagi ubat-ubatan yang terlarang dekat kedai yang sama tau guys. Tapi dia tak pergi sana pun, dia just order dengan membuat panggilan telefon sahaja. Tak lama lepas tu, 2 orang lelaki datang ke bilik hotel Ferry untuk delivery ubat yang si Ferry order tadi tu guys. Dalam pada masa yang sama, si Ferry tu minta tolong dengan 2 orang lelaki tu untuk tahan badan Alda Risma supaya proses suntikan berjalan dengan lancar tau guys. Disebabkan 2 orang lelaki tu tolong, si Ferry pergi bagi 100 gram emas untuk setiap seorang daripada lelaki tu sebagai tanda untuk tutup mulut diorang. Jangan bagi tahu orang. Kau ambil 100 gram ni,
100 gram, banyak gila. Pada 12 Disember 2006, Ferry buat satu panggilan ke pihak management hotel untuk minta tolong diorang orderkan taksi. Kenapa si Ferry tu nak order taksi? Sebelum si Ferry tu call hotel untuk request taksi, si Ferry tu mendapati yang badan si Alda ni dah seram sejuk macam mayat tau guys. And bila dikejut berulang kali, Alda, si Alda tu tak bangun-bangun guys. Itu pasal lah si Ferry tu nak bawa si Alda ke hospital dengan harapan boleh sedarkan ke Alda kembali dengan cara merequest taksi tu guys. Setibanya di hospital, doktor mengesahkan Alda dah meninggal dunia, and dalam keadaan yang kelang kabut, Ferry terus pergi melarikan diri dia ke Singapura. And at that time, polis pun dah dapat tahu pasal kes ni. Diorang terus bergegas ke Hotel Grand Menteng untuk buat siasatan. Sampai je polis dekat sana, diorang jumpa banyak gila ubatan terlarang macam Khairul ceritakan awal-awal tadi tu guys. Pada 28 Disember 2006, Ferry berjaya dikesan dan terus ditangkap oleh polis Singapura and terus dibawakan ke Jakarta untuk buat siasatan lanjut pula dekat Indonesia. So, pada tahun 2007, Ferry disabitkan bersalah di atas pertuduhan melakukan pembunuhan terancang dan dijatuhkan hukuman sebanyak 15 tahun penjara. Tapi selepas 4 tahun lebih dekat dalam penjara, tiba-tiba mahkamah menukar hukuman terhadap Ferry daripada 15 tahun penjara kepada 8 tahun penjara sahaja disebabkan mahkamah claim tak ada bukti yang kukuh yang menunjukkan Ferry membuat pembunuhan terancang tersebut guys. Jadi hukuman tu dikurangkan. Dua orang lelaki yang bantu Ferry tadi dipenjarakan sama tempoh dengan Ferry, dan yang perempuan nama dia M tu tak tahu apa yang berlaku dekat dia sampai sekarang ni guys. Sama ada dia ditangkap ataupun ni media tak ada keluarkan apa-apa cerita pasal CM tu guys. So dekat sini guys, ada dua persoalan yang besar. Adakah Alda sendiri yang suntik diri dia banyak kali sampaikan overdose, ataupun Ferry yang suntik tanpa persetujuan daripada Alda? Based on record, Alda memang ada rekod dadah sebelum ni, and pada tahun 2005 pun dia kena benda yang sama macam dia kena tu, tapi overdose juga, tapi dapat diselamatkan, berjaya diselamatkan. So guys, Ferry sampai sekarang dia tak mengaku dia yang bunuh si Alda tu, and dia siap cakap dia sayang gila dekat Alda. Sampai sekarang ni kita tak tahu mana satu yang betul, and actually hanya Ferry je yang tahu pasal kebenaran tersebut guys. So that's all. Itu saja untuk video kali ini. See you on next video. Assalamualaikum.